أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تعسر. ربي تمم بالخير. أما بعد. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-Qasas ayat 49. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat 47 dan 48. Ayat 47, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilayna rasula fanattabi' ayatika wa nakuna minal mu'minin. Maksudnya, jikalau tidak kerana diturunkan musibah disebabkan dosa-dosa mereka, lalu mereka berkata ataupun berhujah, wahai Tuhan kami, jikalau tidak engkau mengutuskan kenapa tidak engkau mengutuskan kepada kami seorang rasul, lalu kami akan mengikuti tanda-tanda ayat-ayat kebesaran engkau dan kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Pengajarannya pertama, manusia yang kufur dan syirik kepada Allah memang selayaknya diazab oleh Allah. Kerana kebenarannya sangat jelas. Walaupun sebelum diutuskan seorang rasul. Kerana ia bercanggah dengan fitrah semula jadi manusia dan akal yang waras. Yang kedua, manusia yang degil akan sentiasa mencari alasan untuk berdusta demi untuk menolak kebenaran
Walaupun kebenaran itu jelas, bahkan diyakini oleh hati mereka. Yang ketiga, semua yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hak, dan semua yang menyalahi apa yang dibawa oleh Nabi adalah batil. Rujukan surah Yunus. Rujukan surah Yunus ayat 32. Surah Yunus ayat 32. Yang keempat, orang-orang Quraisy walaupun mereka tidak ada kitab, tetapi mereka mengetahui sebahagian maklumat tentang rasul-rasul yang terdahulu, yang mereka dapat daripada orang-orang Yahudi di Madinah. Yang mereka dapat melalui orang Yahudi di Madinah. Okey, ayat 48. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ. Maksudnya, maka tatkala telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, kenapa tidak diberi kepada Nabi Muhammad sebagaimana apa yang diberi kepada Nabi Musa AS? Allah berkata, tidakkah mereka telah kufur dengan apa yang diberi kepada Musa sebelum ini? Mereka berkata, kedua-dua itu adalah sihir yang saling membantu antara satu sama lain. Dan mereka berkata, semuanya kami ingkar. Pengajarannya pertama, setiap para nabi dan rasul, Allah akan memberi bukti-bukti atau ayat-ayat Allah yang mengesahkan bahawa mereka adalah rasul, utusan Allah. Kerana dengan bukti itu, manusia tidak ada alasan untuk menolak kebenaran.
Yang kedua, mereka yang kufur kepada Allah akan sentiasa berdusta dan menolak semua bukti-bukti kebenaran yang diberi oleh Allah melalui para nabi dan rasul. Yang ketiga, antara kaedah berdebat yang terbaik ialah menggunakan hujah musuh untuk menolak hujah mereka sendiri. Boleh faham tak? Tak faham. Ada yang faham, ada yang tak faham. Yang faham cerita pada yang tak faham. Faham? Kan orang musyrikin Mekah kata, kenapa tak diberi kepada Nabi Muhammad mukjizat sebagaimana yang diberi kepada Nabi Musa AS seperti tongkat, tangan. Maka Allah guna hujah mereka, mukjizat yang diberi kepada Nabi Musa pun sebenarnya ditolak oleh orang Yahudi. Jadi kamu minta apa yang telah ditolak. Kalau kami bagi pun sebenarnya kamu akan tolak, terbukti yang lepas. Boleh faham? Okey, yang ke berapa? Pendukung kebatilan akan sentiasa menggelarkan ahli-ahli kebenaran dengan gelaran yang buruk, seperti tukang sihir, gila, agar manusia lari daripada pendakwah-pendakwah disebabkan gelaran yang buruk itu. Yang keempat, yang kelima, wajib ke atas setiap pendakwah sentiasa tenang dan sabar dalam menghadapi celaan dan gelaran buruk daripada musuh. Kerana itu adalah sunnatullah. Kerana itu adalah sunnatullah kepada mereka yang mengajak kepada kebenaran. Okey, kita sambut ke depan. Okey, kaitan ayat 49 dengan ayat lepas.
Sebenarnya ayat yang lepas Allah mematikan ataupun menolak hujah orang-orang musyrikin yang beralasan bahawa mereka tidak menerima kebenaran. Pertama, Allah kata apa? Kalau Allah turunkan azab kepada orang musyrikin tanpa diutuskan Rasul, apa orang musyrikin akan cakap? Kenapa tak hantar Rasul? Jadi kalau orang musyrikin tak beralasan macam tu, Allah akan turunkan azab tanpa diutuskan Rasul. Faham? Makna Allah turunkan azab pada mereka setelah diutuskan Rasul supaya mereka tak ada alasan. Satu. Yang kedua, alasan kedua mereka ialah kenapa tak bawa mukjizat kepada Nabi sebagaimana diberi kepada Nabi Musa. Allah tolak dengan apa? Ini sebenarnya Allah nak mengajar para pendakwah berhujah. Allah tolak dengan apa? Awalam yakfuru bima utiya Musa. Bukankah yang diberi kepada Nabi Musa pun ditolak oleh kaum mereka sendiri? Jadi kenapa kamu nak benda yang telah ditolak oleh kaum mereka sendiri? Waalaikumsalam. Okey. Yang ketiga, akhirnya mereka melebalkan. Semua 2 kali 5 je. Taurat dengan Quran, dua-dua sihir. Ataupun Nabi Muhammad dengan Nabi Musa, dua-dua tukang sihir. Last kali mereka kata apa? Last kali. Semua kami ingkar. Quran pun kami tolak. Taurat pun kami tolak. 2 kali 5 je. Okey? Maka sekarang sambungan dia. Apa Allah jawab? Allah perintah Nabi, Auzubillahi minasyaitanir rajim. Qul katakanlah. Allah perintah pada siapa ni? Pada Nabi Muhammad SAW. Dan perintah kepada Nabi bermakna perintah kepada semua. Sebab Nabi diutuskan untuk umatnya. Wahai Muhammad, katalah kepada mereka, kalau kamu kata kami kufur semua, kepada Quran pun kami tolak, kepada Taurat pun kami tolak. Okey? Sekarang bagi kepada mereka. Waktu Allah cabar mereka. Maka apa dia? Bawa datang. Kalau macam tu, bawa datang bi kitabin dengan kitab. Kitab yang mana? Min indillah, dari sisi Allah. Apa bentuk sifat kitab tu? Huwa ahda. Kitab itu ia ahda beda. Dia panggil apa ni? Kalau huda, petunjuk. Kalau ahda, lebih. Sebab Quran daripada Allah, kamu tak percaya. Taurat daripada Allah, kamu tak percaya. Okey? Allah kata, cabar mereka, bawalah kitab. Tapi dari sisi Allah. Yang sifatnya ahdan, lebih. Nak terjemah apa? Lebih baik. Lebih hidayat. Paling apa? Apa-apa je lah. Paling berhidayat. Paling banyak hidayat. Min huma, dari keduanya. Keduanya maksud apa? Taurat dan Injil. Attabi'hu. Aku akan ikutnya. Aku ni siapa? Aku akan ikutnya. Nya tu balik pada apa?
Kitab yang mana? Ahda. In kuntum, sekiranya kamu adalah orang-orang yang benar. Orang yang benar dalam apa ni? Orang yang benar dalam apa? Dakwaan kamu apa? Taurat dan Injil? Tak betul. Kalau betul kamu dakwah, Taurat dan Injil tak betul, okey. Bawa datang kitab lain. Dari sisi Allah yang lebih besar, lebih terkesan hidayahnya daripada Quran dan Taurat. Okey, cabaran ni, orang musyrikin mampu tak buat? Tak. Kalau tak mampu, kenapa Allah cabar? Ha? Kalau tak mampu, kenapa cabar? Ini kaedah. Kalau kita nak mencabar orang, ada kaedah dia. Apa kaedahnya? Kita, syarat nak cabar orang, kita tahu dia tak mampu. Kalau kita tahu dia mampu, jangan cabar, cari penyakit. Faham tak? Dia panggil apa ni? At-ta'jiz. Cabaran untuk melemahkan. Cabaran untuk menunjukkan bahawa mereka tu memang lemah. Memang mereka tak mampu. Macam Allah cabar apa? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Kalau kamu ragu-ragu pada Al-Quran, okey. Kami terima ragu-ragu kamu tu. Tapi bawalah ya, buat satu surah yang seumpama Al-Quran. Walaupun sependek surah. Surah apa yang paling pendek? Inna atainaka Al-Kawthar. Bukan Inna atainaka. Kan surah yang sama tu. Al-Kawthar. Okey. Pengajarannya apa dalam ayat ni? Apa pengajarannya? Sebab pendakwah, dia kena satu ada ilmu, yang kedua kena bijak berhujah. Bagaimana cara kita nak matikan hujah orang? Ini salah satu Allah tunjuk. Okey, kamu tolak Quran, kamu tolak sunnah, boleh tak bagi yang lebih baik pada Quran? Kalau ada, aku ikut. Dan jawapannya, tak ada. Kalau tak ada, kamu kena ikut akulah. Sebab kamu tak boleh bawa yang lebih baik pada aku. Boleh faham? Antara yang aku bawa dengan yang kamu bawa, mana lebih baik? Kalau tanya dia lah, saya bawa Quran, saya bawa sunnah. Kamu bawa apa? Pendapat orang, kan? Mana lebih baik? Mana lebih baik? Dia akan jawab Quran kan? Kalau dia jawab pendapat guru dia lebih baik, memang boleh kufur. Kan? Okey. Kalau kamu mengatakan Quran lebih baik daripada pendapat kamu, tapi kamu tolak Quran, okey, bawa yang lebih baik daripada Quran. Kalau kamu tak mampu, mana? Kena ikut Al-Quran. Jangan kamu paksa kami ikut yang kurang baik daripada yang kami. Boleh faham? Itu cara kita berhujah. Dia logik. Kalau ikut logik akal, kita nak paksa orang, ialah supaya dia ikut yang lebih baik. Betul tak? Kalau kita paksa orang ikut yang kurang baik, otak tak betul. Saya tahu pendapat saya tak baik, tapi awak kena ikut juga. Itu dia panggil apa tu? Bengong kan? Dia tahu pendapat kurang baik, kenapa nak suruh ikut? Dan dah tahu pendapat kita lebih baik, kewajipan kamu ikut kami. Betul? Sebab tu Allah cabar ni. Allah suruh Nabi cabar. Kalau boleh, okey, Quran kamu tolak, okeylah. Taurat pun tolak, okey, bawa yang lebih baik. Kalau ada, kami ikut. Kalau tak ada, kena ikut kami. Boleh faham? Pengajar itu pertamalah. Yang kedua, Allah nak mengajar kita, orang yang waras akan sentiasa ikut yang terbaik.
Cuba buka surah ni. Surah Az-Zumar. Ayat 18. Okey, tengok Allah puji. Allah puji. Allazina, Allah puji siapa ni? Satu. Allazina, orang-orang yang yastami'una, mendengar. Mendengar apa ni? Tak, al-qaul. Allah tak kata Al-Quran. Dia mendengar qaul. Qaul ni umum. Apa-apa perkataan, dia dengar. Tetapi Allah puji bukan setakat dia mendengar, tapi ada satu lagi. Wa yattabi'una ahsanah. Lalu dia ikut yang ahsanah. Hu ni balik pada apa? Hu ni balik pada qaul. Dalam banyak-banyak qaul yang dia dengar, dia ikut yang terbaik. Jadi boleh tak kita nak dengar macam-macam? Boleh, silakan. Tapi bila ikut, ahsan. Jangan ikut macam-macam, tapi ikut yang, dengar macam-macam, tapi ikut yang dhaif, yang palsu. Kemudian Allah puji lagi. Ulaika, mereka itulah orang yang hadakumullah. Yang Allah bagi hidayah. Siapa ni? Yang ikut ni. Jadi yang betul-betul Allah bagi hidayah ketika dia ikut, bukan ketika dia dengar. Kalau ikut yang terbaik, itulah orang yang Allah buka pintu hati dia. Dan Allah puji lagi. Wa ulaika hum ulul albab. Mereka ni lah yang orang yang berakal waras. Yang tak waras mana ni? Dengar macam-macam, patut ikut yang dhaif, ikut yang palsu, ikut mimpi. Itu bukan ulul albab. Cuba tengok huraian Syekh Sa'di rahimahullah. Apa maksud ulul albab? Okey. Kita tengok tafsiran ulama tentang ulul albab. Siapa mereka? Iaitu ulul albab ialah al-uqul az-zakiyah. Apa mana? Yang pandai. Ulul albab ni akal-akal yang cerdik. Dan wa min lubbihim. Lub tu jamak kepada mufrad kepada albab. Dan antara kecerdikan mereka dan kepandaian mereka ialah apa dia? Tanda orang tu cerdik. Annahum araful hasad. Mereka tahu benda yang baik min ghairihi, daripada yang tak baik. Mereka tahu beza. Kemudian wa asaru. Mereka mengutamakan apa yang patut diutamakan. Dia tahu mana yang baik, mana yang buruk. Lepas tu dia utamakan yang baik. Dan dia tahu pula yang terbaik dengan yang baik. Dia utamakan yang terbaik. Alama siwahu, yang atas selainnya. Wahaza alamatul aqli. Inilah tanda akal. Tanda orang berakal apa dia? Dia dengar semua, lepas tu akhirnya dia pilih yang terbaik. Dia dengar yang ni dhaif, yang ni palsu, yang ni sahih. Dia pilih yang mana? Kalau orang berakal, yang sahih. Bal la alamata lil aqli siwa zalik. Siapa boleh faham ni? Bahkan tak ada tanda yang jelas orang tu berakal, melainkan ni je. Apa dia? Dia tahu beza, kemudian dia utamakan yang terbaik. Itulah tanda orang berakal. Kalau dia ikut yang lemah, yang tidak ada dalil, memang dia tak waras. Kemudian, fa'innal lazi, dengar, maka sesungguhnya orang yang la yumayyiz, tidak boleh membezakan antara kata-kata. Semua dia sapu semua. Hasanuha, yang baik, wa qabih, yang tak elok, dia tak boleh beza. Maka dia laisa min ahlil uqu as-sahihah. Dia bukan orang yang berakal sihat. Mimpi boleh ambil, kata-kata tepi longkang pun dia ambil. Mana akal dia tak sihat.
Okey, yang tadi tak dapat beza. Yang kedua, awil lazi yumayyiz. Dia boleh beza mana baik, mana tak baik. Mana sahih, mana tak sahih. Dia boleh beza. Lakin ghalabat syahwatu aklahu. Apa mana? Syahwat. Dia tahu tak, yang ni sahih, yang ni tak sahih. Tapi akhirnya dia pilih yang tak sahih. Sebab apa? Syahwat. Syahwat nafsu mengatasi akal dia. Alah, ikut je lah. Tak payah pening-pening kan. Tak payah banyak tanya. Nanti orang tanya tak boleh jawab kan. Bergaduh je. Okey. Akhirnya, fabaqiya aqluhu, maka akalnya kekal tabi'an. Akal nampak cerdik, tapi akhirnya jadi pengikut kepada nafsu syahwat dia. Falam yu'assir. Maka dia tak utamakan yang ahsan. Akal tak waras. Boleh faham? Alah, saya tahulah yang tu sahih, tapi yang ni walaupun tak sahih, tak salah, akal tak waras. Benda bagus. Yang sedengar kan? Apa salahnya? Kalau kita bagi yang sahih, yang dia tak sahih, tapi dia kata benda bagus. Maka yang sahih tu dia nak bagi tu apa? Tak bagus. Betul? Kalau bagus ikut. Seolah yang Nabi buat tu macam tak berapa bagus. Kerana orang macam ni dah tahu beza, tapi akhirnya ikut yang kurang bagus. Naqisul akli, akal dia kurang. Ada satu wayar terputus. Okey, kita balik pada ayat kita. Okey, fa illam yastajibu, maka sekiranya lam yastajibu, mereka tidak menjawab ataupun tidak menyahut. Menjawab apa ni? Menjawab apa? Cabaran tadi. Cabaran apa? Bawalah kitab yang lebih hidayat daripada Quran dan Taurat. Aku nak ikut. Maka Allah kata, kalau mereka tak dapat menyahut cabaran itu, laka bagi engkau fa'lam. Maka ketahuilah. Ketahuilah. Wajib kamu tahu, wahai Muhammad. Apa dia? Annama, sesungguhnya hanyalah yattabi'una, mereka ikut ahwa'ahum, nafsu mereka. Apa maksud? Bila mereka tak boleh bawa hujah dalil yang lebih baik daripada yang kita, tapi mereka berkeras juga, maka Allah nak bagi tahu, wajib kamu tahu bahawa apa yang mereka ikut sebenar ialah apa dia? Hawa nafsu. Hawa nafsu. Nampak? Sebab itulah dia kalau tak ikut hidayah, automatik dia ikut. Kalau bukan hudan, dia hawa nafsu. Salah satu je. Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 145. Okey. Ini kelas malam pertama bulan Ramadan kan? Okey. Boleh sambung ke cukup setakat ni? Boleh? Okey. Terjemah? Walain. Ini pasal pertukaran kiblat. Allah tukar kiblat daripada mana? Baitul Maqdis ke Kaabah. Maka orang Yahudi
tolak kan. Macam-macam tuduhan. Okey, Allah kata, wala in ataita, dan pasti sekiranya engkau ni Nabi Muhammad membawa datang kepada siapa? Allazina utul kitab, kepada orang yang diberi kitab. Engkau bawa datang apa? Bikulli ayat. Semua dalil. Semua bukti. Engkau bawa datang kepada ahli kitab. Apa hasilnya? Ma tabi'u kiblatak. Maka tetap tidak akan ikut kiblat ke Baitullah. Faham? Dan Allah kata apa? Wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Engkau wahai Muhammad, pun tak boleh ikut kiblat mereka. Sebab menyanggahi perintah Allah. Mereka tak ikut engkau dan engkau pun tak boleh ikut mereka. Bahkan lagi teruk Allah kata apa? Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd. Mereka ni apa banyak bunyi ya? Allah kata apa? Sebahagian mereka pun tidak ikut kiblat sebahagian. Apa maksud? Siapa? Ahli kitab ni ada berapa? Ahli kitab. Apa dia? Nasrani dan mereka sendiri pun tak bersatu. Yahudi ada kiblat dia, Nasrani pun ada kiblat dia. Jangan kena ikut kiblat kamu. Sama-sama mereka pun tak ikut, bergaduh. Maka Allah buat kesimpulan, wala ini taba'ta. Sekiranya engkau ikut ahwa'ahum. Hawa? Sekarang keluar ada hawa nafsu. Apa yang Allah nak beritahu ni? Kalau engkau ikut hawa nafsu mereka. Tadi Allah kata orang yang diberi kitab kan? Tapi bila dia tak ikut Nabi sebenar, dia ada agama ke ataupun ikut nafsu je? Jadi agama mereka Allah kata sebenar bersumberkan hawa nafsu. Dan Allah bagi amaran pada Nabi. Kalau engkau ikut hawa nafsu mereka, setelah datang kepada engkau daripada ilmu, daripada hujah, innaka izan, engkau sendiri walaupun Nabi, engkau adalah orang yang zalim. Jadi antara sebab manusia zalim sebab apa? Udais? Ikut hawa nafsu. Surah apa Udais? Ayat 45. Okey. Buka surah Az-Zariyat ayat 23. Zariyat dia. Jasiyat. Jasiyat. Okey. Kita tengok Allah nak mencela orang ikut hawa nafsu. Termasuklah orang yang buat benda yang bid'ah. Bid'ah ni sebenar dia tak ada dalil. Bila tak ada dalil, hawa nafsu. Allah kata apa? Afara'aita. Engkau lihat tak Muhammad? Manittakhaza. Siapa yang menjadikan ilahahu. Tuhannya ialah hawa nafsu. Jadi Tuhan ni bukan berhala saja, hawa nafsu. Apa salahnya nafsu itu? Kan? Siapa yang menjadikan Tuhannya ialah hawa nafsu dan hasilnya apa? Wa adallahu Allah. Allah menyesatkannya ala ilmin. Apa makna ala ilmin? Maksudnya Allah sesatkan orang yang ikut hawa nafsu berdasarkan ilmu Allah. Iaitu dia memang tak akan terima kebenaran. Berdasarkan ilmu Allah, dia tak akan terima kebenaran. Maka Allah sesatkan. Dan lepas tu Allah tutup apa? Telinganya. Dia tak akan dengar dah dalil-dalil. Hujah-hujah dia tak akan dengar. Kalau dengar pun tak masuk. Wa qalbihi, dan Allah tutup pintu hati. Bagilah hujah apapun, sia-sia. Tak ada faedah. Dan Allah menjadikan di atas mata mereka risyawah, penutup. Mereka tak akan melihat kebesaran Allah. Semua dah laluan jalan untuk mendapat kebenaran, Allah tutup. Kemudian faman yahdihi.
Siapa yang lagi boleh memberi hidayat padanya setelah Allah menyesatkannya? Siapa? Jawapannya, tak ada. Afala tazakkarun? Kenapa kamu tidak ambil peringatan, pengajaran? Okey. Kita balik pada ayat kita. Okey, kalau mereka tak dapat menyahut cabaran, maka wajib kamu tahu mereka sebenarnya ikut apa? Hawa nafsu. Kemudian Allah kata apa? Waman. Dan siapa? Adallu. Bukan sesat. Adallu. Isim tafdil. Paling sesat. Mimman. Min. Dari man, orang yang ittaba'a. Mengikut hawahu, hawa nafsunya. Bi ghairi huda, tanpa petunjuk. Minallah, dari Allah. Man dipanggil apa ni? Man. Man apa? Istifham. Istifham ni iaitu soalan. Tapi di sini istifham dipanggil manfi. Istifham untuk menafikan. Maksud dia macam ni. La ahad. La ahad. Apa maksud? Tidak ada seorang pun yang lebih sesat daripada orang yang ikut hawa nafsu. Mana dalam banyak-banyak yang sesat, yang paling sesat siapa? Ikut hawa nafsu. Yang sembah berhala dengan yang ikut hawa nafsu, mana lebih sesat? Sembah berhala pun ikut nafsu juga. Kan? Okey? Dan Allah kata dia ikut hawa nafsu tanpa petunjuk. Soalan dia. Ada tak ikut hawa nafsu tapi berdasarkan petunjuk hidayah? Ada ke tak ada? Kalau ikut ayat ni macam Allah bagi tahu tidak ada yang paling sesat daripada orang yang ikut hawa nafsu tanpa hidayah. Mana kalau ikut hawa nafsu dengan hidayah, okey ke tak? Okey ke tak? Okeylah. Kan ada satu hadis Nabi kata, lebih kurang la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu tabi'an li hudayah. Lebih kurang kama qala. Tidak beriman seseorang kamu sehingga hawa nafsu dia ikut hidayah aku. Mana kalau hawa nafsu selari dengan hidayah, okey tak? Okeylah. Boleh je, apa masalahnya? Betul Allah kata, yang tak boleh, yang sesat hidayah bi ghairi huda. Okey. Kemudian kesudahannya, innallah, sesungguhnya Allah la yahdi. Tidak akan memberi hidayat pada kaum yang zalim. Okey. Jadi siapa yang tak mengantuk, insya-Allah lepas kelas Ustaz akan belanja di Zubair. Apa yang tak mengantuk lah. Jadi siapa yang mengantuk tu tak boleh lah sebab dia mengantuk kan. Okey. Allah kata apa? Allah tidak akan memberi hidayah pada kaum yang zalim. Kalau ikut zalim di sini, maksud apa? Ikut hawa nafsu. Dan kenapa? Apa punca Allah tak bagi hidayah pada dia? Sebab dia zalim. Dia panggil mafhum mukhalafah. Maksud berlawanan apa dia? Kalau zalim, penghalang
dapat hidayah. Lawan dia, zalim lawan apa? Zalim. Zalim lawan tak zalim. Putih lawan dia tak putih. Tak beriman lawan dia kufur. Tauhid lawan dia syirik. Adil, betul. Zulmun lawan dia adlun. Tengok kita boleh faham maksud sebaliknya. Siapa yang zalim, dia tak mungkin dapat hidayah. Siapa yang berlaku adil pada diri dia, pada keluarga, pada semua orang, itulah punca dia dapat hidayah. Jadi kalau nak hidayah, kena buat apa? Kena adil pada semua orang. Pada diri dia, pada keluarga dia, pada orang lain. Boleh? Punca manusia dapat hidayah, dia sentiasa berlaku adil. Dan punca manusia tak dapat hidayah, dia zalim. Pada dirinya ataupun pada orang lain. Okey. Cukup ke? Odis, cukup? Tak cukup? Betul ni? Betul ke Odis? Okey, sebab Odis tak cukup, kita tambah satu ayat. Ayat pendek je. Okey, Odis. Walaqad dan pasti. Sesungguhnya. Wassalna. Apa makna wassalna? Kami telah wassalna daripada wassala. Wassala apa makna? Sampai. Tapi di sini apa maksud? Bayyana. Pasti sesungguhnya kami telah jelaskan. Bayyana. Telah jelaskan. Lahu kepada mereka al-qaul. Kata-kata. Apa maksud kata-kata di sini? Al-Quran. Apa kaitan? Wasala makna sampai. Tapi makna dia jelaskan. Apa maksud? Bila benda itu jelas, maksud mesejnya sampai. Supaya apa? Kami jelaskan Al-Quran itu semoga mereka yatazakkarun, mengambil peringatan pengajaran. Dia bukan setakat ambil tapi ikut perintah. Okey. Nak lagi? Dia semakin dekat nak habis, dia semakin segar pula. Bukan dia seorang lain. Okey. Satu lagi, cuba buka surah Al-Baqarah 140. Allah nak mengajar kita untuk berhujah, berdakwah, berdebat. Am taqulu, terjemah. Ataupun kamu ni ahli kitab. Ahli kitab mendakwa pada inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Okey. As'ad. Apa hubungan Ibrahim dengan Ismail? Mana ayah, mana anak? Ibrahim ayah, Ismail anak. Asing antara Ishak dengan Ibrahim apa hubungan? Anak. Ishak anak Ibrahim. Ibrahim, Ishak ni anak Ibrahim ke cucu? Anak pada Ibrahim. Ishak anak kepada Ibrahim.
Betul lah. Mak lain. Mak lain. Ustaz tak tanya pun mak sama ke tak? Wa Yaqub. Asif. Apa hubungan Yaqub dengan Ibrahim? Cucu. Siapa cucu? Yaqub cucu pada Ibrahim. Wal asbat. Apa makna asbat? Keturunan. Orang Yahudi dan Nasara mendakwa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa, Nabi Yaqub dan keturunan kanu hudan. Mereka semua tu beragama Yahudi. Orang Nasara pun sama mendakwa Ibrahim, Nabi Ismail, Isa, Yaqub dan semua tu adalah beragama Nasrani. Mereka suka klaim. Sebab apa? Mereka nak bagi itu agama mereka adalah benar, berasal daripada Ibrahim lagi. Maka Allah bagi tahu cara nak menolak hujah mereka. Macam mana nak tolak dakwah mereka tu? Allah kata pada Nabi, "Qul," katakanlah, "Antum, adakah kamu ahli kitab a'lamu?" Lebih mengetahui daripada ataupun Allah. Siapa lebih tahu tentang agama Ibrahim? Kamu ke ataupun Allah? Mereka akan jawab apa? Tetap mereka akan jawab Allah. Kan? Kalau Allah lebih tahu, Allah cakap apa agama Ibrahim? Allah cakap apa? Hanifan musliman. Allah sendiri cakap Ibrahim beragama Hanifan musliman. Satu. Yang kedua, Nabi Yahudi ni siapa Nabi mereka? Nabi Nasrani. Bila Nabi Musa dengan Nabi Isa datang? Sebelum Nabi Ibrahim, masa Ibrahim kau sekian lama lepas Ibrahim. Jadi dakwah yang tak betul. Mereka datang kemudian tiba-tiba mendakwa Ibrahim. Okey. Jadi cara kita nak tolak apa dah? Kalau mereka dakwa apa-apa, kita tanya. Kamu dengan Allah siapa lebih tahu? Dia akan jawab apa? Allah. Contohlah. Contoh. Kalau Allah kata istawa alal arsh. Allah bersemayam kan? Dia kata bukan. Kita bertanya. Sebenarnya antara kamu dengan Allah siapa lebih tahu tentang Allah? Dia akan jawab apa? Allah. Allah cakap apa? Istawa. Kamu cakap apa? Diam. Okey. Waman azlamu. Siapa yang paling zalim? Mimman katama. Daripada orang yang katama menyembunyikan persaksian. Orang Yahudi dan Nasara tahu bahawa Ibrahim bukan agama Yahudi. Mereka tahu tapi mereka sembunyikan. Indahu minallah, daripada Allah. Dan Allah kata, wa mallahu bighafilin amman ta'malu. Okey? Jadi cara kita nak berdebat, jangan bergaduh. Tapi guna hujah mereka. Okey? Cukup Cukup, Odes. Nak lagi Okey, cukup Jadi lepas ni, siapa-siapa yang tak mengatuk boleh pergi ke apa ya? Okey, ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada, insya-Allah besok ada kelas Al-Asma'ul Husna. 10.30 insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل